Assalamualaikum and good morning. So today we will continue with the another bodies for molecular geometry, which is we call hybrid. Okay, so before we start, I want to ask some question from our previous lesson, which is polarity. Okay, kita uji sikit. Ayu Nur Farahin. Yeah, yes, madam. Okay. Kalau yang ini polar ke non-polar? Polar. Polar. Reason dia? Sebab dekat central atom dia ada lone pair. Ada lone pair. Okay, good. Okay, kita pergi kepada Daniel Iqmal. Yang ini polar or non-polar? Ammonium ion. Polar. Polar. Reason dia kenapa? Ada charge tu. Ada charge. Saya bukan tanya charge ke ni, saya tanya polarity. Polarity ada effect charge ke? Non-polar madam. Sorry. Sebab apa? Dia tak ada elektron pair. Kena lone pair. Dia tak ada lone pair lagi. Satu lagi. Sebab dia tak ada lone pair tu kita panggil apa? Tak ada lone pair tu kita panggil apa yang? Struktur yang tak ada lone pair kita panggil apa, Daniel? Daniel. Oh, Daniel. Geometri madam. Struktur yang tak ada lone pair tu kita panggil apa? Nama dia Basic panggil apa? molecular geometry. Yes, basic molecular geometry. Okay, now Fal. Yang ini kita panggil apa? Ni polar or non-polar? Non-polar, kenapa? Sebab dia tak tetap polar. Polar ke non-polar? Polar. Sebab dia Dia ada lone pair. dekat Central atom. central atom. Okay, next kita pergi kepada structure. Kita cari lagi structure. Okay. Okay. Lin Pinzing. Yang ini? Oh, dah bagi tahu. Non-polar. Okay, tak ada dah. Okay, so kita pergi kepada hybrid. Okay. Perkataan hybrid ni famous. Apa yang awak faham perkataan hybrid? Kalau dalam kita punya life. Campuran, mixture. That form a new product. Kita mix antara A dengan B, dia hasilkan a new product, AB. That is hybrid. That is hybrid lah. Okay. So hybrid ni dia berlaku sebab kita mix. Dalam konteks chemistry ni, hybrid ni berlaku sebab kita mix orbital. Dulu kita dah belajar 3 jenis orbital yang kita belajar lah. Yang setakat metrik ni kita belajar ada 3 jenis. Yang pertama kita belajar S orbital, di mana bentuk dia bulat, spherical. Kita ada belajar P orbital, di mana bentuk dia dumbbell. Dan kita ada belajar D orbital, di mana bentuk dia ialah clover leaf.
Okey, sekarang ni kita nak mix orbital ni. Ataupun kita nak hybrid orbital ni. So bila kita hybrid orbital, dia akan hasilkan a new orbital. A new orbital tu dia ada nama yang lain lah. Dia ada nama yang lain. Okey, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada. Okey, faham konsep dia? Okey, kejap kita pergi. Okey. Kita pergi soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okay, state the valence bond theory. State the valence bond theory. Okay, kita jawab yang ni. Valence bond theory. Saya suka benda ni sebab kita banyak melukis nanti. Valence bond theory state that a covalent bond nampak ke? Oh, nampak Okay lah, nampak lah. Covalent bond. Canggih awak nampak. Madam ke kanan sikit. Tadi kata nampak. Okay. A valence bond is formed. A covalent bond is A covalent bond is formed when neighboring atomic orbital overlap. Dalam covalent bond, macam yang kita tahu sebelum ni, covalent bond it share electron. Is it correct? Covalent bond it share the electron. Betul kan? Betul. Okay, so ingat elektron rumah dia kat mana? Dia duduk dalam apa? Elektron duduk dalam orbital. So sekarang ni kita nak belajar lebih detail. Rupanya orbital dengan orbital yang ada elektron tu dia overlap, dia bertindih. So itu yang diceritakan oleh valence bond theory. Covalent bond is formed when neighboring ataupun dia punya jiran dia lah, neighboring atomic orbital overlap. Dia overlap. Okay, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Okay. So So ada dua jenis overlap ni lah. Okay. Boleh saya buat nota sekarang? Boleh. Kita belajar covalent bond is formed when neighboring atomic orbital overlap. Okay, so kita nak buat nota. Okay. So overlapping of orbital ni yang kita nak buat nota. Orbital overlap. Overlapping of orbital. Okay. Form salin dulu nanti saya explain. Okay, ada dua jenis.
sigma bond, pi bond. Okay, sigma bond, pi bond. Okay, so sigma bond occur for single bond. Occur in single lagi, multiple bond. Okay. Kalau dia double bond, okay, kalau dia single bond, AB single bond, so it has equal to 1 sigma bond. 1 sigma bond. Okay, kalau dia ada A double bond B, it will have 1 sigma bond, 1 pi bond. Dalam ni ada satu sigma bond, ada satu sigma bond, ada satu pi bond. Okay, kalau dia triple bond, okay, it will form 1 sigma bond, 2 pi bond. 1 sigma bond and then 2 pi bond. Okay. Next kita ada is formed when orbital overlap bertindih end to end. Okay. When is formed when orbital overlap side by side. Side by side. Okay, dah. Okay, overlap end to end. Overlap side by side. Monggita okey tak Monggita? Kesian awak masuk keluar. Okey, madam. Dah. Okay. This is okay. Okay, kita ada sigma bond. Kita ada pi bond. Okay, ni famous nanti banyak benda nanti kita nak guna ayat ni. Pi bond, sigma bond. Okay. So, bila dia overlap ni, dia akan hasilkan sama ada sigma bond ataupun pi bond. Okay, kalau sigma bond ni, macam mana kita nak tahu dia ada sigma bond?
Okay, secara basicnya bila dia ada single bond. So automatic kita tahu dia ada satu sigma bond. Okay, sampai kat situ. Tan, ada nak tanya saya? Tak ada. Okey, kalau dia pi bond, macam mana kita nak tahu dalam bond tu ada pi bond? Okey, bila dia ada multiple bond. Multiple bond ni maksudnya double bond dengan triple bond. Okey, kalau dia double bond, dalam double bond dia ada satu sigma bond, satu pi bond. Kalau dia dalam triple bond, dia ada satu pi bond, dia ada satu sigma, dua pi, sorry. So, sigma bond ni dia terhasil bila orbital, tak kisahlah orbital mana pun, S ke P ke D ke, dia overlap end to end, hujung dengan hujung. Okay, kalau orbital pi bond ni pula, dia terhasil bila dia overlap side by side. Okay, so sekarang saya bagi contoh. Example, saya nak pergi contoh hujung dengan hujung. Hujung dengan hujung maksudnya saya ada, contohnya saya bagi orbital dumbbell ni, P. Okay, dumbbell overlap end to end. So elektron dengan elektron yang ada dalam ni dia overlap. So ini dia hasilkan sigma bond. Sigma bond. Ini yang dinamakan sigma bond. Orbital, contohnya orbital P orbital P bertindih dengan orbital P secara hujung dengan hujung untuk menghasilkan sigma bond. Okey, kalau dia orbital sideway pula, apa maksud sideway? Orbital P bertindih dengan another orbital. Sideway. This is sideway. CC dengan CC. CC dengan CC. So ini dia akan hasilkan pi bond. Pi bond. Okay. Sampai kat sini. Ada apa-apa nak tanya? Ni contoh contoh example. Miss, kan ada yang 3 multi bond tu kan? Macam mana kita nak tahu dia satu sigma ke ataupun 2 pi? Itu memang sifir dia. Satu sigma, 2 pi. Dalam triple bond. Okay. Apa maksud Humaira? Saya tak faham. Awak maksud apa? Awak tanya saya macam mana nak tahu dalam triple bond ni? Macam mana nak tahu yang mana sigma, yang mana pi ke? Nak tahu macam mana tadi? Yang mana sigma, yang mana pi satu. Okey, yang itu dia tak ada tentukan mana-mana. Dia hanya tahu kalau triple bond dia ada satu sigma, 2 pi. Dia takkan jadi 2 sigma 1 pi lah. Takkan. Itu memang sifir dia. Ini memang sifir dia. Okey, Miss. Okey, lagi? Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Kenapa jadi 2 pi ni nanti? Nanti kita akan belajar lebih detail lagi lah. Ini baru mukadimah. Tapi untuk makluman awak, ini adalah sifir dia. Dalam triple bond ada satu sigma, 2 pi. Dalam dua bond, satu sigma, 1 pi. Kalau dia single, satu sigma. Okey, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya masuk dengan lebih banyak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, ya Puan. Tan, okey. Tak ada speaker, tak ada mic hari ni. Okey Tan. What's your question? Ya Tan.
Panggil cikgu dah lah awak ni. Saya rasa kalau jadi korang panggil cikgu, saya rasa macam lebih menghargai lah. Puan madam tu saya kurang sikit sebenarnya. Okay, yang overlap side by side tu ialah bond ke atas ialah pi bond dan bond bawah ialah sigma bond. Tak, bukan. Okay, Tan tanya yang atas ni pi, yang bawah ni sigma. Tak, dia overall, overlap ni kita panggil pi. Overall ni semua kita panggil pi. Kalau dia sigma, dia memang side end to end. End to end. So nanti kita akan belajar melukis ni Tan. Nanti kita akan belajar banyak benda lukisan. Okay, saya bagi contoh awak punya lukisan kalau ikutlah nak tahu kan. Nanti kita akan belajar melukis benda-benda macam ni. Kita akan belajar melukis benda-benda macam ni. So sabar dulu. Saya baru bagi mukadimah. Kita akan belajar melukis. Macam-macam kita lukis nanti. Ni Humaira. Nanti kita akan cerita macam mana pi boleh berlaku, macam mana sigma boleh berlaku. Boleh Humaira? Boleh. Okey, nanti kita akan belajar. Cuma yang ni adalah basic. Tan okey tak? Okey, yang lain? Okey tak? Ada nak tanya saya soalan? Okey, kalau tak ada, okey, untuk soalan nombor 2 ni kita dah jawab. Show the formation of sigma and pi bond. Okey. So you akan jawab daripada sini. Formation of sigma bond is occur when orbital overlap end to end. And this one when orbital overlap side by side, and show the example. Okay, S sama dengan not. S. Okay. Kita jawab soalan ni. Sigma and pi. Okay. Next, saya nak ajar satu lagi nota yang okey, sekarang kita nak belajar hybrid. Hybrid. Bolehlah. Okey, tajuk dia ialah ni nota penting tau. Nanti semua benda rujuk pada nota ni. Dalam nota kuliah ke dalam buku ke tak ada. Ni ringkasan dia. Type of hybrid orbital. Yang pertama. Sekarang kita nak kacuk kita nak belajar kacuk. Okey, lembu campur seladang jadi selembu. Ayam campur itik jadi atik. Okey, so sekarang kita nak hybrid S dengan P. S and P. So the new product will form SP. Nama dia SP. Bila kita kacuk orbital S dengan orbital P, dia akan jadi SP. Nama baru dia. Okey. Bila kita cikgu, bentuk dia memang dua lapis. Dia bentuk dia macam ni, macam dumbbell juga. Tapi nama dia sekarang SP. Okey, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mixkan S dengan dua orbital P. Kita gabung dua orbital P.
Satu orbital S, satu orbital P, satu orbital P. Okey, so nama baru dia ialah bila kita kacuk tiga ni, dia akan bentuk kena lukis macam saya lukis dia ada bentuk tau. Yang ini bentuk dia ialah linear, nama dia linear. Yang ini bentuk dia trigonal planar. Okey. Okey, nama dia ialah S. Okey, kita ada orbital S, dua orbital P. So nama dia sp2. Nama dia sp2. Okey, now nombor 3 kita ada orbital S campur dengan 3 orbital P. 3 orbital P. S, P, P, P. So dia akan jadi nama dia satu orbital S, 3 orbital P, sp3. sp3. So bentuk dia ialah tetrahedral. Adakah awak bersama saya? Ya. Ya, okey. Sebab saya suka melukis. Seronok chapter ni. Okey, 4. Okey, yang keempat dia cantum satu orbital S, dia mak campur. Okey, saya lukis satu je lah. 3 orbital P. Kita kira 3 kat sini. Maksudnya ada P, 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 P campur dengan D. Campur dengan D. Satu orbital D. P, D. Okey, so dia akan bentuk, okey. Sekejap, saya akan. Yang ini saya sengaja tunjukkan awak merah dengan hitam. Ingat tak sebab nama dia ialah bentuk dia kita adalah trigonal bipyramidal. Ingat tak molekular geometry saya pesan dia mesti 90 darjah. 90 darjah yang ini. Yang ini adalah trigonal planar. Sebab tu saya sengaja bila kau jangan buat macam kelompok bunga suka-suka hati kau pula. Dia memang bentuk dia macam ni. Okey, sekejap Puan, dalam ujian kami boleh terus guna 3 shape tanpa perlu lukis sikit. Tak ada. Tak perlu. Boleh buat macam ni. Okey. Sebab biasa dia tak tanya soalan ni. Dia soalan yang suruh lukis banyak-banyak tu. Tapi ini basic dia lah. Okey, next. So agak-agak apa nama dia? Siapa boleh teka? Satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. Apa nama dia? SP3D. SP3D. Yes, SP3D. So kalau orang tanya SP3D, awak tahulah ada satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D dia gabung. Okay, the last one. Nombor 5. Nombor 5.
Nombor 5, dia gabung 1 orbital S, 3 orbital P dan dia gabung 2 orbital D. S, P, D. Okay, so dia akan membentuk ini pun sama juga. Ingat tak saya pesan octahedral, dia mesti ada yang lurus tu. Because this is octahedral. Octahedral. Okay. Haziq, agak-agak apa nama dia Haziq? S, P, kuasa 3, D, kuasa 2. Yes, SP3D2. Tak ada, kita tak panggil kuasa, kita panggil SP3D2. Okay. Okay, dia adalah octahedral. Octahedral. The shape, kalau orang tanya what is the shape of orbital, octahedral. Okay, next. Boleh? Boleh. Okay, next saya nak bagi tahu. Okay, semua ni linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, tetrahedral ni kita boleh refer kepada electron pair. Electron pair untuk SP dia mesti 3 bukan 3. Sorry. Electron pair, ingat lagi tak perkataan electron pair dekat central atom tu? Yang ini kita refer central atom je yang central atom je yang hybrid. Terminal kita tak hybrid Terminal kita tak hybrid kecuali ada kes-kes yang tertentu. Okey, yang tu nanti saya ajar kemudian. Okey. Ni saya ajar slow-slow dah ni. Okey, SP dia ada 2 elektron pair, EP. Okey, kalau trigonal planar ni macam mana nak tahu daripada molekular geometry tu? Macam mana kita nak detect dia ni hybrid jenis apa? So cara dia, kamu kira elektron pair dekat keliling sentral. Kalau trigonal planar, dia ada 3 elektron pair. Kalau ini dia ada 4 elektron pair. Kalau SP3D dia ada 5 elektron pair. Okey, kalau ini dia ada 6 elektron pair. Okey. Dah. Saya cuba untuk kecilkan ni. Okey, kalau ada siapa nak screenshot, cuba screenshot macam ni. Dapat tak? Kau ada nak simpan lah. Yang kalau ada siapa nak screenshot. Cikgu, saya nak screenshot yang awal-awal punya nota tu. Yang ni dulu dah. Yang ni semua dah. Sebelum saya pergi seterusnya. Awak kalau nak apa-apa cakap je dengan saya. Nak screenshot ke apa ke. Dah. Okey, yang ni tadi. Siapa nak tadi? Saya buat melintang sebab bila dia memanjang dia tak muat slide. Dah cikgu. Ni dah. Dah Humaira. Tak ada nak screenshot tadi. Siapa minta tadi? Humaira Yang minta nak screenshot tadi siapa? Humaira. Dah. Dah. Okay. Next. Okay. So. Okay. Kita dah habis sampai situ. Okay. Sebelum saya pergi dengan lebih complicated. Balik semula pada cerita ni. Ni dengan badis ni. Ni. Nota kita ni. Boleh balik sini? Boleh. Semua orang ada nota ni? Saya suruh compile kan?
Okay. Aino Syamila. Aino Syamila. Ya, saya. Okay. Dekat table kita ni ada tajuk dia type of hybridization. Type of hybridization. Okay, kalau yang ini, apa type hybridization dia? SP. Yeay, pandai. SP. Kenapa awak kata SP? Dekat mana awak refer? Jumpa kat mana? Macam mana awak tahu dia SP? Kau betul apa tembak? Tak adalah. Mesti ada reason. Macam mana awak tahu dia SP? Elektron pair dia ada dua. Yeay, pandai. Okay, good reason. Okay. Ayu Nur Farahin. Ayu. Ya, madam. Okay, yang ini? Itu Trigona Plana. SP2. SP2. Okay. Next, kita pergi kepada Aiman. Ya. Yang ni? SP2. SP2 juga. SP2 sebab elektron pair dia 3. So maksudnya hybrid untuk V-shape ni, hybrid untuk molekular geometri V-shape ni sama dengan molekular geometri trigona plana sebab kedua-dua ni ada 3 elektron pair. Ingat kita kira 3 elektron pair. Okay, satu lagi tips macam mana nak tahu dia 3 kan? Okay, S1, 2, 3. 1, 2, 3 maksudnya 1 orbital S, 2 orbital P. Macam tu. 1, 2, 3. Okay, next kita pergi kepada Haziq Syami. Haziq. Ya, madam. Ni apa? Itu SP3. Yes, good. Ya Allah, sejuk rasa mengajar kelas ni. Najla. Ya, cikgu. This one? SP3. SP3. Okay. Ling Pinzing. This one? SP3. Okay, good. Okay. Next, kita pergi kepada Mogita. Nak tolong tak? Nak try? Ini apa? Boleh. Tentu SP3D. Yes, good. Okay, Putra, this one? SP3D. Yes, good. Pandai. Next, kita pergi kepada Suryana. SP3D. Yes, good. SP3D. Okay. Teh Chiao Hun. Han? SP3B. Okay, SP3D. Okay, next kita pergi kepada Farah Nabila. Bella. This one? SP3D. SP3D? 2. Okay. Next kita pergi kepada Fatih Nur Alia. SP3D2. Okay, good. Okay, next kita pergi the last question. Farah Hanisha. SP3D2. Okay, settle.
Okay, so secara basicnya kamu dah dapat teka type of hybridization. Kamu dah dapat teka type of hybridization. Okay, kita try lagi satu. Kita try lagi. Okay, Farah Nur Amila. Ya, madam. Yang ni agak-agak apa type of hybrid dia? SP. SP. Okay, this is SP. Good. Okay, next kita pergi kepada Auni Hayati. Yang ini? SP2. Okay. Daniel Iqmal. Yang ni? SP2. Dia sama juga dengan molekular geometry yang molekular geometry double bond kita anggap dia satu bond, single bond. Sebab nanti lepas ni kita akan belajar lah sebab kita kira sigma bond je. Yang tu saya cerita hari tu. Kita kira sigma bond je. Pi bond kita tak kira. Kita tak kira macam mana nak cakap untuk hybrid ni lah. So ni ada 1, 2, 3. Sebab tu nama dia SP2. Okay. Next kita pergi contoh. Siapa lagi tak kena panggil? Tan yang ni Tan? Yang ni. This one Tan? SP3D. Okay. Okay, dah lah. Okay, next saya nak pergi kepada satu lagi nota. Okay, dah faham satu lagi nota. Okay, nama dia ialah shape of pure orbital. Okay, pure orbital ni maksudnya dia tak hybrid. Dia bukan hybrid. Tadi kita belajar hybrid kan? Yang ni dia pure, plain. Dia belum hybrid. Okay. Kalau dia yang belum hybrid ni, so biasanya kita refer kepada terminal atom. Terminal atom kita tak hybrid. Kecuali kes-kes yang tertentu. Terminal atom. Kes-kes yang tertentu tu saya ajarlah nanti. Jangan risau. Okay, untuk terminal atom, okay, dia tengok kepada orbital diagram ataupun electronic configuration. Okay, kalau jika okay, orbital diagram dia NS ada satu lone pair, satu elektron. Apa benda Dalina ni? Satu elektron. Okay, so cara nak lukis dia ialah bulat. Okay. Kalau orbital diagram kamu ada bentuk macam ni. Ada satu unpaired elektron
ataupun macam ni. Okey, untuk terminal atom ni bila dia suruh lukis, faham cerita saya bila dia suruh lukis orbital untuk terminal atom, nanti kita akan buat orbital diagram ni. Orbital diagram ni bila dia suruh lukis orbital shape, kita hanya refer kepada unpaired electron. Okey, tulis nama lah. Refer to unpaired electron. Refer to unpaired electron only. So kalau contoh ni NS, satu unpaired electron ni bentuk dia bulat nanti. Bentuk dia bulat. Kalau dalam ni ada satu je orbital P, ini satu unpaired electron, yang ni pun satu unpaired electron. So shape kita ialah satu dumbbell macam ni. Yang ni tak perlu lukis axis Yang ni tak perlu lukis axis sebab ini kita nak lukis overlapping nanti. Okay, overlapping. Okay, next kita ada contoh-contoh saya bagi. Okay, 2 unpaired. Ini satu unpaired electron. Okay, ini 2 pula. Kalau 2, contoh 2. Okay. 2 atau 2 macam ni. Okey. So bentuk dia akan jadi macam ni. Dia maksudnya dia bertindih-tindih jugalah. Dia bukannya maksudnya kita tengok ni satu ni je dumbbell tu. Secara electron cloud dia akan dapat macam ni. Okey. Sepatutnya saya lukis asing tadi. Sekejap saya lukis color lain. Okay, this is another dumbbell, the first dumbbell. Okay, this is the second dumbbell. Dalam dumbbell ni ada satu unpaired electron. Dalam dumbbellnya ni ada satu unpaired electron. Dalam dumbbell ni ada satu unpaired electron. Okay, dalam ini ada satu unpaired electron. Okay, next. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua kalau dia ada 3 unpaired electron. 3 unpaired electron. Okay, so bentuk dia gabung satu unpaired electron, 2 unpaired electron, 3 unpaired electron. So ini ada 1, 2, 3. Dalam exam tak perlu warna-warni. Saya tunjuk contoh dulu kat awak ni. Okay, sampai kat sini. Ada apa-apa nak tanya? Tak faham lagi belajar apa? Cikgu, dia tu macam satu dumbbell boleh masuk satu unpaired electron. Yang ini untuk satu, yang ini untuk unpaired electron je lah. Sebab yang ini yang akan overlap. Gini, siapa tanya tadi? Link? Saya tanya. Link. Link. Okay, kan kita belajar covalent. Ingat tak kita belajar covalent? Covalent kan kita share elektron. Yang tu faham? Covalent kita share elektron kan? Okay, so sekarang ni kalau saya share dengan awak elektron, saya akan bagi satu elektron, awak pun akan bagi satu elektron. Betul? Oh, jadi tempat yang ada arrow tu tempat dia overlap lah. Nanti dulu, yang tak faham. Nanti dulu.
kalau kita share elektron, saya bagi awak 1 elektron, awak bagi saya 1 elektron. Betul? Betul. Betul. Okay. Let's say awak adalah central atom. Awak adalah central atom. Saya ialah terminal atom. Saya adalah terminal atom. Central atom dia hybrid. Maksudnya awak ni jenis hybrid. Sebab awak central atom. So orbital yang kita akan lukis nanti adalah yang warna hitam ni lah, sebab dia jenis hybrid. Dalam ni setiap hujung ni ada satu elektron. Setiap hujung ni akan ada 1 elektron. So sini ada 1, sini ada 1, sini ada 1. Semua ni ada 1 elektron kat dalam ni sebenarnya. Okay. So saya terminal atom. Saya akan share 1 elektron dengan kamu lah. Maksudnya katakanlah kamu jenis SP. Link central atom jenis SP. So saya terminal atom. Saya nak overlap dengan ni, dengan hujung kamu ni, yang ni. So saya kena ada 1 je lah elektron. So as a terminal atom, dia memang kita refer kepada unpaired elektron. So sebab nanti saya yang akan pair dengan kamu, overlap dengan kamu. Sebab tu bila kita melukis ni, kita hanya refer kepada unpaired elektron. Sebab yang dah penuh ni, dia tak boleh nak share dah. Yang ini dia dah penuh, so dia tak boleh nak share. Yang tak ada ni lah, yang unpaired ni yang boleh share. Faham tak, Link? Ke berbelit lagi? Faham. Good. Dia macam tak jelas sikit. Nanti kita belajar lebih detail nanti. Nanti lebih faham lah. Okay, yang pasti ini terminal atom. Ya anak-anak, ini terminal atom. Terminal atom tidak hybrid. Dia adalah pure orbital. So sekarang ni saya ajar lukisan dia bila dia ada 1 unpaired, 2 unpaired. Kalau 2 unpaired, lukisan dia akan jadi macam ni. Kalau 3 unpaired, lukisan dia akan jadi macam ni. Okey, yang itu je awak perlu tahu sekarang. Okey. Nanti kita akan cerita dia overlap tu macam mana. Okey, next. Ni dah ada nak screenshot ke yang ni? Dah. Okey. Next, saya pergi kepada soalan seterusnya. Okey, macam bila masa nak guna ni? Okey, sabar. Sabar yang banyak lagi kita nak belajar. Sebab tu saya laju-laju. Yang ini kena ajar slow. Kita tak faham nanti. Use the valence bond theory to explain the bonding in nitrogen and draw the orbital overlap. Okey, dalam kes ni nitrogen dia suruh guna valence bond theory. Valence bond theory ialah neighboring orbital overlap each other. Okey, draw the orbital overlap. Okey, so cara dia ialah nitrogen ada 2. Nitrogen kita tahu dia ada 5. Ada berapa dia punya ni? Dia punya 5. Dia punya proton. 7 Proton 7 kan? 7. Okey. 1 S2. 2 S2. Okey. 3 P3. 3 P3. So 3 P3 yang pure tadi. Yang ini dia kira pure sebab dia tak ada central atom yang ni, N2. N2 sebab N dengan N.
N dengan N. Dia pure. So tadi yang pure tadi kita belajar kalau dia 3 unpaired bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okey. Okey. Kita lukis dulu nitrogen. Kalau kita belajar hari tu, dia adalah triple bond. Is it right? Triple bond? Yang tak faham dah tu? Aduh, dah. Betul triple bond, nitrogen, share, formation of Lewis dot symbol. Ingat tak kita belajar nitrogen? Oh yang N sama dengan 5 darab dengan 2 sama dengan 10. N tolak dengan 2, 8. 8 bagi dekat ini 6, 8. Okay, tak cukup lagi. So kita drag ke sini supaya dia octet. So kita akan drag, dia akan jadi N triple bond N. Bentuk dia macam ni. Kira formal charge 5 tolak 5 kosong, 5 tolak 5 kosong. So this is the most plausible structure. Awak bersama saya ke tak ni? Saya cakap seorang-seorang ke? Ada. Ada. Okay. So N ni, okay, sekarang dalam triple bond ada berapa sigma, berapa pi? 1 sigma, 2 pi. Okay, so dia ada 1 sigma N overlap dengan N. Okay, ini overlap. Ni nitrogen. Okay, lepas tu sebab dia ada 3 unpaired. Ni 3 unpaired. 3 unpaired elektron. So dia ada 1 lagi. Yang ini pun akan ada 1 lagi. Okay, yang ini pun sama. Ada 1 lagi. Ini ada 1 lagi. So nitrogen ni, dulu kita belajar ni ya. Sekarang kita nak belajar ini tukar dalam bentuk bunga-bunga ni. Dulu kita duduk belajar bond ni je. Sekarang upgrade sikit. Kita nak belajar yang bentuk bunga-bunga ni. Macam mana dia overlap? Faham tak kita belajar apa ini? Dulu kita belajar dia share macam ni je. Sekarang kita nak belajar macam mana share ni dalam bentuk bunga-bunga ni. Okay. So ini 1 nitrogen, ini 1 nitrogen. So dalam ini ada 1 sigma, 2 pi. So ini dengan ini dia share dah 1 sigma. Macam mana saya tahu dia sigma? Macam mana saya tahu dia sigma? Sebab dia share Satu bahagian je. Bukan. Sigma N dia to N. share macam mana? N to N. Okay. So sekarang ni saya nak buat pi. Pi dia share sideway kan? CC dengan CC. So dalam kes ni dia tak boleh lah nak share CC dengan CC tu. Okay, ini ada 1 elektron. Ini ada 1 elektron. Sini ada 1 elektron. Sama juga. Ini pun ada 1 elektron. Ini ada 1 elektron. Ini dengan ini dah share, dah dapat 2. Okay, pi dia tak boleh nak tunjuk tau. Dia tak boleh nak tunjuk share tu. Sideway tu. So cara dia ialah kita buat line. Yang merah akan bertindih dengan merah. So ini dapat 1 pi. Yang hitam akan bertindih dengan yang hitam. So dapat 1 pi. So how many pi kita akan dapat sekarang? 2 pi. 2 pi. 1 sigma. Kita nak lukis sideway tindih tepi dengan tepi tak boleh dalam kertas ni. So cara dia nak tunjuk ialah
buat line. Ini bertindih dengan yang ini bertindih. Dia biasanya kita buat atas dengan bawah lah bertindih. Sebab yang ini kan atas dan bawah bertindih. Atas dan bawah bertindih. So atas dengan bawah ada line. Okey. Sampai kat situ. Tak faham saya ajar apa ni cikgu. Cikgu je shock sikit. Madam. Ya. So maksudnya kalau kita buat yang soalan macam ni kan, kita kena buat dia punya sigma bond dulu. Sigma dulu. Biasanya kita buat sigma dulu. Tapi Alia, yang ini basic Alia. Yang ini biasa jarang lah ditanya. Yang ini pure. Alia, yang ini pure. Ini baru mukadimah baru. Faham. Nitrogen dengan nitrogen dia bukan central. Dia dua-dua ni terminal. Sebab dia dui atom. Dia dui atom je. Ini dui atom. Dui atom. Nanti kita akan belajar yang complicated lagi. Dulu kita belajar macam ni je. Kita share elektron. Saya share satu, awak share satu. Sekarang kita nak transformkan benda ni dalam bentuk picture, dalam bentuk orbital. Okay. So dalam bentuk orbital, rupa-rupanya dalam triple bond ni ada 1 sigma, 2 pi. Yang tadi yang Humaira tanya tadi, mana dapat benda ni? Sebab bila kita lukis dia dapat betul-betul 2 pi. Okey, ada apa-apa nak tanya? Yang ini, yang saya lukis ni, nama dia pure orbital. Pure orbital. Sebab tu saya kata tadi, nota yang ini tadi, yang gambar-gambar tu tolong simpan elok-elok. Sebab nanti itu yang jadi panduan kita melukis. Yang ini bila saya kata pure orbital, yang ini you ambil gambar dia. Kalau saya kata hybrid orbital, yang ini gambar dia. Sekarang ni hybrid ni kita belum guna, kita tak belajar lagi. Kita tak guna lagi. Kita hanya belajar pure sahaja. Okey, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya? Dah lebih dah masa. Astaghfirullahalazim. Okey, dah habis dah. Betul dah habis dah. Okey. I think that's all. Thank you. Maafkan saya terlebih masa dah.